Okey, Assalamualaikum. Hai tuan-tuan dan salam sejahtera serta salam satu Malaysia. Okey, bertemu lagi dengan Kak Suzy dalam channel Kak Suzy ni, di mana Kak Suzy akan kongsikan banyak ilmu-ilmu berkaitan dengan simpanan emas. Jadi, terima kasih kepada tuan-puan kerana terus sudi menjadi penonton setia, pendengar setia celoteh Kak Suzy tentang simpanan emas. Jangan jemu-jemu teruskan menonton, insya-Allah selagi kesihatan diberikan kepada Kak Suzy akan terus berkongsi semua info, semua maklumat berkenaan dengan simpanan emas. Sebab impian Kak Suzy, matlamat Kak Suzy nak jadikan tuan-puan menjadi penyimpan emas yang bijak pandai. Lepas ni tak boleh dah orang tipu-tipu. Jadi tuan-puan lepas ni dah terror. Dah pandai, dah bijak semua dah dalam simpanan emas. So, pada topik kali ni, Kak Suzy ingin mengupas tentang patuh syariah dalam public gold. Di mana kat sini Kak Suzy nak beritahu transaksi dalam public gold adalah semuanya patuh syariah. Bermula dari transaksi jual beli emas fizikal, yang kita order tu, kita bayar, kita ambil emas fizikal, okey, itu adalah patuh syariah. Yang kedua, transaksi easy payment purchase. So itu pun juga transaksinya adalah patuh syariah. Dan yang ketiga, transaksi dalam account gap, iaitu Gold Accumulate Program ataupun SAP, iaitu Silver Accumulate Program, transaksi itu juga patuh syariah. Maka yang keempat, transaksi jual balik emas dalam public gold, sama ada kita lock dari account gap ataupun lock harga dahulu, juga patuh syariah. So ini yang akan Kak Suzy kupaskan kenapa public gold boleh dapat patuh syariah ni dalam semua transaksi yang ada dalam public gold. Jadi boleh terus saksikan video Kak Suzy ni sehingga habis. Okey, jangan skip-skip ya. Sebelum untuk kita teruskan kepada penerangan Kak Suzy lebih jelas, okey, suka untuk Kak Suzy tunjukkan kat sini, ini merupakan sijil patuh syariah yang diterima oleh public gold, di mana sijil patuh syariah ni telah dikeluarkan dalam dua fasa, iaitu fasa pertama pada 16 Disember 2016, di mana dalam fasa pertama ni hanya transaksi belian terus emas fizikal, iaitu outright purchase, easy payment purchase dan juga buyback physical gold. Jadi fasa pertama hanya 3 ni dulu, dan public gold mendapat fasa kedua CJ patuh syariah tu adalah pada 29 September 2017, di mana dalam fasa kedua ni account gap dan juga akaun SAP mendapat CJ patuh syariah. Kedua-dua CJ ni telah dikeluarkan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk melihat semua transaksi public gold ni, menilai, membentukkan SOP susun atau semua supaya dapat patuh syariah ni adalah syarikat yang diberi tanggungjawab, iaitu Armani Advisors Sendirian Berhad. Kalau tuan-puan nak tahu, sebenarnya public gold ni tak ada keperluan pun untuk mendapat sijil pengesahan ni, sebab dia bukan syarat untuk public gold sebagai penjual emas silver di Malaysia ni perlu mendapatkan sijil patuh syariah. Tetapi di atas inisiatif public gold untuk memberi lebih keyakinan kepada semua pembelinya, di mana public gold ni sudi luangkan masa, luangkan wang ringgit untuk melantik pihak Armani Advisors melihat semua transaksi pengurusan public gold dalam menguruskan hal ehwal jual beli emas dalam syarikat public gold. Jadi itulah inisiatif yang diambil oleh pihak public gold.
Sebenarnya dia tak ada syarat pun perlu ambil, tapi sebab Public Goal ni rasa nak memberi keyakinan, dia rasa nak beri biar pembeli-pembeli ni rasa lebih yakin dengan setiap transaksi, dengan setiap apa yang mereka simpan, tukarkan duit menjadi emas tu semuanya patuh syariah. Jadi hati kita sebagai pembeli rasa senang, rasa tenang. Lepas ni tak payah tanya lagi dah patuh syariah ke tidak, patuh syariah ke tidak. Banyak lagi transaksi lain yang kita tak pernah ambil kisah, tapi kenapa jual beli emas kita sangat-sangat ambil kisah. Okay. Mari kita berkenalan dengan syarikat Amani Advisors Sdn Bhd ni. Mesti ramai nak tahu kan, company ni siapa punya, apa dia punya pencapaian dah. Okay. So ini adalah syarikat Amani Advisors Sdn Bhd, di mana syarikat ni merupakan syarikat konsultan yang menawarkan khidmat dalam bidang syariah. Bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Ingat tu, maknanya walaupun dia syarikat lokal, tapi dia khidmat yang diberikan adalah dah level international. Diterajui oleh Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, iaitu seorang yang pakar dalam bidang syariah. Beliau menjadi sumber rujukan berkenaan dengan syariah ni, sama ada di dalam Malaysia dan juga di luar negara. Jadi inilah rupa Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Tuan-puan boleh Google, tengok, baca banyak lagi portfolio tentang beliau. Beliau ni sebenarnya sangat-sangat terkenal di arena antarabangsa yang berkaitan dengan syariah. Amani Advisors ini juga merupakan antara panel syariah bagi Bank Negara Malaysia. Jadi tuan-puan nanti boleh Google, boleh lihat detail lagi portfolio ni, sebab kalau saya nak cerita dalam ni banyak sangat. So saya hanya bagi benda-benda yang penting sahaja. Dan Amani Advisors juga mendapat pengiktirafan bukan hanya dalam lokal sahaja, malah di dunia. Banyak anugerah yang diterima oleh syarikat ini. Berkenaan dengan ikonnya, iaitu Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, beliau juga merupakan penulis dalam pelbagai buku yang berkaitan dengan syariah. Ada juga yang berkaitan dengan isu semasa. Jadi tuan-puan boleh lihat banyak buku-buku beliau di pasaran. So sini saya sebutkan beberapa buku yang ada, iaitu Syariah Minds, Sosialisasi Fiqh, The Heart, The Truth of Islamic Finance, Syariah is Life, dan ini pula merupakan antara buku motivasi yang beliau tulis. Antaranya Saya Ada 25 Jam Sehari. Nampak? Okey, saya pun ada buku ni, saya baca. Memang best sangat-sangat. Ini benar-benar memberi kita motivasi bagaimana untuk kita menghargai masa kita. Lepas tu ada lagi Be the Eagle Amongst the Birds. Ini juga adalah kata-kata yang telah dikeluarkan oleh beliau, yang menyatakan kita kena jadi eagle among the birds. Okay, I'm trying myself untuk jadi macam ni, insyaAllah. Okay, so dia juga ada cerita buku pulun, dan juga ada menulis buku yang terbaru, iaitu COVID-25, Kapsul Kehidupan dan Makhluk Mistik. Yang tu saya belum dapatkan lagi, nanti boleh saya cari. Jadi tuan-puan, untuk mengenali lebih panel syariah Public Goal ni, siapa dia punya owner tu, founder tu, okey, tuan-puan bolehlah cari buku-buku tulisan beliau, dan juga boleh Google. Beliau banyak di FB pun beliau aktif menerangkan, memberi ilmu tentang syariah dan juga motivasi kepada kita semua. Public Goal pula, selepas Public Goal telah mendapat sijil patuh syariah ni, maka Public Goal terus melebarkan sayap untuk mengembangkan lagi bisnesnya, bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat Asia Tenggara ni. Public Goal sekarang dah meluaskan cabang perniagaannya ke Indonesia, ke Singapura, ke Brunei, dan coming soon insyaAllah ke Philippines. Setelah masalah krisis COVID ni berakhir nanti, Public Goal ni dengan
terus menggapai impian, melebarkan, meluaskan perniagaannya ke, kalau boleh, ke Asia Tenggara nanti ya. Okey, jadi dengan mendapat CJ Patuh Syariah ni, syarikat Public Gold mendapat keyakinan yang lebih tinggi dari pembeli-pembelinya, dan pembeli-pembeli juga tanpa ragu-ragu lagi membuat semua transaksi di Public Gold. Jadi sebab tu semakin hari, setiap tahun semakin grow penyimpan-penyimpan emas Public Gold. Macam customer-customer Kak Suzy sekarang semua dah happy kan, sebab Kak Suzy dah ajar cara menyimpan dengan bijak. Dengan bijak kena menyimpan dengan Public Gold. Sebab Public Gold ni menawarkan harga emas untuk jokong bar dinar murah. Ni Public Gold telah mengukuhkan lagi portfolio syarikat Public Gold di peringkat antarabangsa. InsyaAllah Public Gold ni akan terus mengorak langkah, terus memberikan khidmat yang terbaik kepada semua pelanggan-pelanggannya. Bukan sahaja pelanggan Muslim, malah pelanggan non-Muslim juga. Jadi tuan-puan jangan risau, apa-apa transaksi semua di Public Gold lebih yakin, dan simpanan emas di akaun Gap, tuan-puan kalau dah cukup haul, dah cukup nisab, boleh bayar zakat. Okey, pembelian emas kita pun semua dah dapat emas fizikal juga, nanti kira bayar zakat. Jadi tuan-puan jangan risau tentang perihal itu. Okey, itu sahaja penerangan Kak Suzy untuk sesi yang pertama ni berkenaan dengan syariah. Okey, isu panel syariah di Public Gold. Nanti Kak Suzy akan sambung lagi untuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua iaitu Kak Suzy akan terangkan patuh syariah bagi transaksi EPP, iaitu Easy Payment Purchase, dan juga bagaimana patuh syariah itu dikira dalam akaun Gap ataupun SAP. Nantikan 2 video Kak Suzy lagi di masa akan datang. Tengok, Kak Suzy akan cuba konsisten setiap hari Ahad. Tuan-puan akan melihat video terbaru Kak Suzy. Nantikan.